Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan kumpulan kami adalah komunikasi yang berkesan. Seperti yang diketahui, komunikasi adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan seharian kita untuk membina pertalian antara individu dengan individu yang lain. Melalui komunikasi, kita dapat memahami diri kita sendiri dan diri orang lain. Aktiviti komunikasi dapat menjadikan diri kita sebagai manusia yang konstruktif. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi adalah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Komunikasi berasal daripada perkataan Inggeris communication yang berasal daripada perkataan Latin communicare yang membawa maksud to make common, iaitu mewujudkan persamaan. Komunikasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi di antara seorang individu dengan individu atau sekumpulan individu yang lain. Dari sini kita boleh lihat, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang sangat berkesan kerana melibatkan unsur maklum balas, iaitu two-way communication. Komunikasi intrapersonal pula adalah proses komunikasi yang berlaku di dalam diri seorang individu seperti pemikiran, ta'ahulan, meditasi dan monolog. Seterusnya, saya serahkan sesi pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Siti Nur Najwa binti Rosli akan membincangkan tentang ciri-ciri komunikasi berkesan. Terdapat 7 ciri-ciri komunikasi berkesan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang positif, di mana bahasa yang mudah difahami dan digemari oleh pendengar. Yang kedua, bersifat empati, mencuba untuk memahami dan menyokong orang lain dengan belas kasihan dan sifat sensitif. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, memberikan sepenuh perhatian sewaktu berkomunikasi. Yang keempat, menguasai teknik manual untuk mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, mengemukakan soalan yang tepat bagi mendapat maklum balas yang tepat. Yang kelima, menjaga air muka orang lain, di mana menjaga maruah diri sendiri serta maruah orang lain dengan menggunakan perkataan yang positif dengan cara yang sopan, tidak bohong dan merendah diri. Yang keenam, bersifat terbuka, sentiasa memberi peluang kepada orang lain untuk memberi pendapat, tidak marah sekiranya ditegur secara terbuka dan menerima kritikan dan teguran secara rela hati. Yang ketujuh, yang terakhir, bahasa tubuh yang berkesan, di mana bahasa tubuh merupakan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, menggunakan isyarat, gerakan tubuh, air muka dan lain-lain lagi. Sekian. Assalamualaikum. Nama saya Syafiq Aiman bin Syaiful Adli dengan nombor metrik 201193153. Kos saya ialah kejuruteraan pertanian dan saya akan melakukan tugasan berkumpulan bagi subjek kemahiran dan teknologi. Saya juga akan menerangkan kemahiran dalam komunikasi berkesan. Maksud komunikasi berkesan ialah mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima, atau mesej yang difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Selain itu, perubahan yang berlaku sekiranya dikehendaki akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh pengguna. Seterusnya, mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos efektif. Contoh komunikasi berkesan adalah seperti komunikasi di tempat kerja, seperti pengurus dengan pekerja, pekerja dengan pengurus dan sesama rakan pekerja. Contoh kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Yang pertama ialah tingkah laku. Yang kedua ialah menimbulkan minat orang. Yang ketiga ialah memberikan perhatian.
Yang keempat, mendengar. Yang kelima, pemerhatian. Yang keenam ialah mengemukakan soalan. Dan ketujuh, memberikan refleksi persamaan. Dan terakhir, ke-8 ialah memberikan maklum balas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahmi Aiman bin Samsi. Saya pelajar daripada kos kejuruteraan pertanian dan saya akan melakukan tugasan berkumpulan bagi subjek kemahiran dan teknologi. Saya juga akan menerangkan tentang kemahiran dalam komunikasi berkesan. Yang pertama ialah kemahiran tingkah laku, di mana perlu ada komunikasi mata, kedudukan tubuh dan pergerakan, mimik muka dan air muka, keterampilan dan juga suara yang jelas. Yang kedua ialah kemahiran menimbulkan minat orang. Minat orang apabila sedang berkomunikasi melibatkan pendengar, menghiburkan, mengenal pasti keistimewaan orang lain, membawa topik perbualan yang anda mahir. Yang ketiga pula ialah kemahiran memberikan perhatian, di mana mendengar dengan aktif, tumpus segala perhatian dengan pertembungan mata, duduk ke hadapan sedikit, menghadap orang yang bercakap, memberi maklum balas, lisan ataupun bukan lisan yang positif, bertanyakan soalan untuk menjelasan. Seterusnya ialah kemahiran mendengar, di mana perlulah memberikan peluang orang lain untuk bercakap, pertembungan mata yang wajar, sentiasa sabar apabila berkomunikasi, berfikiran terbuka, dorang mereka untuk bercakap dan jangan berikan kesimpulan terlalu awal. Selain itu ialah kemahiran pemerhatian, memerhatikan lenggok badan, kedudukan tubuh dan juga pergerakan apabila sedang berkomunikasi. Bukan itu saja, kemahiran mengumpulkan soalan juga merupakan salah satu kemahiran komunikasi yang berkesan. Dengan memberikan soalan, mendengar jawapan yang diberikan dan tetap fokus kepada tajuk. Seterusnya ialah memberikan refleksi maklum balas, memberi jawapan kepada topik yang ditanyakan dan juga memberi maklum balas dengan betul. Selain itu ialah memberikan refleksi persamaan. Suara perlulah jelas apabila berkomunikasi dan menerima pendapat orang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Tuan Putri Maisarah binti Tuan Razmi. Nombor kad matrik saya 201193154 dan saya mengambil kos kejuruteraan pertanian. Saya akan memperjelaskan tentang kepentingan komunikasi dengan berkesan. Berkebolehan berkomunikasi dengan berkesan adalah salah satu kemahiran hidup yang paling penting. Kemahiran interpersonal adalah kemahiran yang diperlukan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan berkesan secara individu maupun berkumpulan. Mereka yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik adalah komunikator verbal and non-verbal yang kuat dan sering dianggap baik oleh orang. Kepentingan kemahiran berkomunikasi dengan adanya alat bantu komunikasi yang kuat dalam semua aspek kehidupan, dari kehidupan profesional hingga kehidupan peribadi dan semua yang ada di antaranya. Dari sudut perniagaan pula, semua urus niaga berpunca dari komunikasi. Kemahiran komunikasi yang baik sangat mustahak untuk membolehkan orang lain yang Kepentingan kemahiran berkomunikasi dengan adanya alat bantu komunikasi yang kuat dalam semua aspek kehidupan, dari kehidupan profesional sehingga kehidupan peribadi. Dari sudut perniagaan pula, semua urus niaga berpunca dari komunikasi. Kemahiran komunikasi yang baik sangat mustahak untuk membolehkan orang lain dan diri memahami maklumat dengan lebih tepat dan cepat. Sebaliknya, kemahiran komunikasi yang lemah menyebabkan sering berlakunya salah faham antara penjual dan pembeli.
Kejayaan dalam kerjaya kita memerlukan kemahiran komunikasi yang baik. Kita perlu tahu apa yang kita mahukan dan bagaimana kita akan mencapainya. Menjadi komunikator yang cemerlang dapat membantu melonjakkan karier kita. Kemahiran komunikasi yang baik dapat membantu kita membuat temu duga dan lulus proses pemulihan. Mampu mengartikulasi dengan baik memberi kelebihan yang ketara. Untuk menjalankan tugas kita dengan berkesan, kita harus membincangkan masalah, memintakan maklumat, berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai kemahiran hubungan sesama manusia. Ini semua adalah sebahagian daripada mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Ia membantu untuk difahami dengan baik dan membantu memahami keperluan orang di sekeliling kita. Berikut adalah beberapa tanda komunikasi yang tidak baik. Antaranya adalah kekurangan komunikasi khusus, menggunakan medium yang tidak betul untuk menyampaikan mesej yang penting, komunikasi pasif dan agresif, kurangnya tindakan susulan dan pertimbangan, menyalahkan dan menakut-nakutkan orang lain, dan juga last sekali gagal mendengar. Saya Nur Hazimah binti Mat Hasmartuah, nombor metrik 201191750 dari UR 6524003 membentangkan halangan dalam komunikasi. Halangan dalam komunikasi terdiri daripada halangan fizikal, halangan semantik, halangan psikologikal dan halangan sosiologikal. Halangan yang pertama, halangan fizikal. Halangan fizikal ini boleh berlaku secara langsung atau nyata semasa kita berkomunikasi. Halangan ini boleh menyebabkan maklumat yang disampaikan menjadi kurang jelas atau tidak diterima sepenuhnya oleh penerima maklumat. Sebagai contoh, gangguan bunyi dari persekitaran kita sendiri ataupun bau busuk ataupun keadaan bilik yang terlalu panas atau terlalu sejuk juga boleh menjadi gangguan semasa kita berkomunikasi. Halangan yang kedua, halangan semantik. Halangan semantik ini berlaku disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai banyak maksud. Ini menyebabkan penerima maklumat itu boleh menyalah tafsirkan sesuatu perkataan. Kesannya, penerima maklumat mungkin menerima maksud yang berbeza. Sebagai contoh, perkataan berada. Perkataan berada boleh membawa maksud mempunyai kemampuan ataupun boleh ditujukan lokasi seseorang itu berada. Halangan yang ketiga, halangan sosiologikal. Halangan sosiologikal ini wujud disebabkan perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial seperti perbezaan umur, bangsa dan jantina. Cara percakapan berbeza antara seorang individu yang tinggal di bandar dengan yang tinggal di kampung. Sebagai contoh, penduduk kampung gagal memahami maklumat tentang penyakit berbahaya yang disampaikan oleh seorang doktor kerana perbezaan sosial dan budaya antara doktor dan juga penduduk kampung. Halangan yang seterusnya, halangan psikologikal. Halangan ini disebabkan wujudnya tanggapan yang berbeza antara penghantar dan penerima maklumat. Perbezaan tanggapan ini wujud disebabkan latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeza antara penghantar dan penerima maklumat. Conclusions, and my name is Tishwi. In this chapter, we examine why organizations are interested in effective communication as a result of several communication difficulties attributable to the sender of recipients. Communications might break down. Effective communications therefore involve knowledge of the obstacles. It is also crucial to select the correct channel for communications, as the choice of the improper medium diminishes the message. When communications take place in a transcultural environment, additional attention is required as various cultures have different standards for non-verbal communications and different words are understood differently between cultures. You may improve your communication effectiveness by being alert to the fault highlighted in this chapter and taking on active hearing skills. Thank you.